Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadati wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad da'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan pengurusi Masjid Putra Perdana, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Putra Perdana, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan dan kurniaannya, rahmat dan juga kasih sayangnya. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan pada saat ini, pada waktu ini, memberikan kita kelapangan, kesihatan untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada waktu kita untuk kita duduk-duduk sebentar sambil kita beriktikaf, kita menunggu masuknya waktu Isyak, kita mendengar perkongsian yang saya harapkan akan memberi sedikit sebanyak manfaat kepada ibu-ibu, ayah-ayah, terutamanya diri saya lah, insya-Allah. Dan ini adalah kali pertama saya datang ke masjid ibu-ibu, ayah-ayah ni, kan? Seperti nama yang tuan moderator sebut tadi, nama saya Amin Khalili. Saya daripada Sungai Long. Asal daripada utara lah, Pulau Pinang. Tapi sekarang ni menetap di Sungai Long, kan? Tak jauh mana lah datang, no? Tapi menjadi kebiasaan, bila mana bermulanya majlis yang pertama, ada sebuah hadis yang sering dikongsikan. Bila mana saat pertama kali pertemuan itu berlaku, nampak? Dalam satu majlis, biasanya dia akan dikongsikan sebuah hadis. Ini buatan ini dinamakan sebagai musalsal bil awaliyah, hadis yang diriwayatkan di awal majlis secara berantai. Nah, maksudnya apa? Saya mendengar hadis ini daripada guru saya pada awal pertemuan majlis saya dengan beliau bersama dengan orang lain lah. Dan guru saya mengambil hadis ini daripada gurunya juga pada awal pertemuan majlis. Dan guru kepada guru saya ini ambil hadis daripada gurunya juga pada awal pertemuan majlis. Dan benda ni dia musalsal, dia berantai, sanadnya bersambung sampai kepada tabi'in. Tabi'in mengambil daripada sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Amr bin As, dan sahabat ambil daripada Rasulullah SAW. Jadi bersempena dengan pertemuan pertama kali kita pada malam ini, kita nak buat macam itulah di sini, insya-Allah. Nah, hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, bahawa dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Nabi sebut orang yang berkasih sayang ini, ada sifat kasih sayang dalam diri dia ni, Nabi sebut yarhamhumur rahman. Orang ni akan dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Nabi seru kepada kita, irhamu man fil ard. Nabi kata, salinglah berkasih sayang sesama kamu di atas muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Kamu akan dikasihi oleh mereka yang berada di langit.
Siapa berada di langit? Para malaikat Allah, para makhluk Allah yang lain. Dan begitulah tuan-tuan, no? Hadis yang dibacakan pada awal pertemuan majlis mengingatkan kita tentang pentingnya kasih sayang. Kasih sayanglah menjadi asas penyebaran agama Islam ini. Kerana pada zaman Nabi SAW, manusia yang memeluk Islam ni dia ada dua cara. Yang pertama adalah mereka yang beriman dengan akal mereka. Makna kata mereka mendengar bacaan Quran daripada Nabi SAW, mereka kata ni bukanlah kalam cakap-cakap daripada manusia. Maka mereka beriman dengan Al-Quran tersebut yang dibawakan oleh Nabi SAW. Dengan cara yang kedua adalah melalui kasih sayang dan juga akhlaknya Nabi SAW. Atau tidak mendengar pun ayat Quran, tapi melihat kepada akhlak Nabi, mereka jatuh cinta kepada agama, lalu mereka memeluk Islam. No? Ini adalah asas penyebaran agama Islam juga. Dan kasih sayang ni dia adalah anugerah yang Allah campak dalam diri seseorang. Yang mana kalaulah seseorang tu diharamkan sifat kasih sayang, maka tidak ada kebaikan dalam diri dia. Nabi SAW pernah satu hari Nabi duduk dengan cucu Nabi Sayyidina Hasan. Nabi peluk dia, Nabi cium dia. Nah, ada seorang lelaki nama dia Aqra' At-Tamimi, seorang daripada Arab Badawi. Dia melihat Nabi SAW peluk cium anak cucu Nabi, dan dia pelik. Dia pelik yang macam seolah-olah benda tu bukanlah benda kebiasaan bagi dia. Kita ni kalau Tok Wan cium cucu ni biasalah, ni kan Tok Wan mana tak sayang cucu. Jadi tapi dia melihat benda tu, dia rasa tu benda bukanlah kebiasaan. Maka dia kata apa pada Nabi SAW? Dia kata, wahai Rasulullah, saya ni ada 10 orang anak, yang mana daripada 10 orang tu, seorang pun saya tak pernah cium mereka. Kalau kita lah pelik dengan dia, kan? Kamu ada 10 orang anak, tapi kamu tak pernah cium anak-anak kamu. Maka Nabi kata apa pada dia? Nabi kata pada dia, man la yarham la yurham. Nabi kata orang yang tidak mengasihi, dia takkan dikasihi. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi sebut, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala dah tarik rasa kasih sayang dalam diri kamu, aku pun tak boleh buat apa. Makna kata benda tu adalah hak yang Allah Taala berikan, nikmat yang Allah berikan pada seseorang. Bila dicabut, maka hilanglah salah satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan. Dan orang yang paling tinggi nilai kasih sayang dia adalah Nabi SAW. Manusia dalam diri dia penuh dengan kasih sayang. Dan tajuk kita hari ini, jalan pintas ke syurga tu, sebenarnya kasih sayang adalah jalan pintas ke syurga. Macam mana? Sekejap kita cerita. Nah, cuma kita nak bagi tahu yang Nabi SAW orangnya penuh dengan kasih sayang. Allah sebut dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, sangat dirasai oleh beliau keperitan, kesusahan, kepayahan yang kamu alami. Harisun alaikum, yang sangat menginginkan kebaikan kepada kamu, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan Allah sambung, Allah kata bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman Rasul tersebut menumpahkan kasih sayang dan juga kelembutan. Jadi Allah mengiktiraf Nabi SAW dalam Quran bahawa Nabi, jiwanya, diri Nabi, seluruh hidup Nabi dipenuhi dengan kasih sayang. Bahkan pengutusan Nabi juga adalah menjadi kasih sayang untuk sekalian alam. Kan? Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat, kasih sayang untuk sekalian alam. Dan Allah sebut bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau menumpahkan kasih sayang dan juga kelembutan. Adakah Nabi cuma sayang kepada orang beriman? Adakah kasih sayang Nabi ni, akhlak Nabi yang penyayang tu hanya kepada orang beriman? Tak, tuan-tuan. Nabi tinggi kasih sayang dia hatta kepada orang bukan beriman. Bukti dia apa? Bukti dia ketika mana, banyak bukti dia kita boleh sebut dalam peristiwa Taif, kita boleh sebut, tapi malam ni kita sebut pasal Fathul Mekah. Kan, pasal Taif selalu kadang-kadang orang selalu sebut dah, kita sebut pasal peristiwa Fathul Mekah. Ketika mana rombongan Nabi SAW berjaya untuk memasuki Mekah dan membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, maka ketika tu Nabi bersabda, Nabi sebut, barang siapa yang berlindung dalam rumah dia, dia akan selamat. Barang siapa yang berlindung dalam rumah, dalam Masjidil Haram, dia akan selamat. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Maka orang ketika tu, orang dah dengar dah, tentera musyrikin berapa kali dah perang dengan orang Islam, dia orang kalah.
perang kalah. Akhirnya dia orang dah tak berani dah, kan? Ni tentera Muhammad ni, tentera Nabi SAW, bukanlah tentera yang mereka lihat 10 tahun dulu, bukanlah tentera yang mereka lihat pada saat awal-awal Islam tu mula muncul di Mekah. Jadi mereka dah takut dah. Maka Nabi SAW masuk ke dalam Mekah tanpa ada penentangan. Bila Nabi masuk ke dalam Mekah, Nabi pergi ke Masjidil Haram. Nabi duduk di situ. Maka orang-orang Mekah pada ketika itu, orang datang beramai-ramai dan berkumpul di keliling Nabi SAW. Maka apa nasib mereka? Apa yang Nabi akan buat? Kan? Saat satu masa dulu, orang inilah yang kamu keji, orang inilah yang kamu hina, orang inilah kamu hantar orang suruh bunuh dia. Macam-macam ancaman yang kamu buat pada Nabi SAW. Benda buruk apa kamu tak buat? Kamu bunuh sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka hari ini bila Nabi dah masuk ke Mekah, maka orang dah tak boleh buat apa dah. Maka Nabi duduk di situ. Nabi kata, ya ma'syarul Quraisy. Nabi kata, wahai orang-orang Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang kamu lihat saya akan buat pada kamu pada hari ini? Kan? Maka orang Quraisy kata, pun tuan, orang Quraisy kata, kamu orang yang baik. Kamu akan buat kebaikan pada kami. Kamu akan buat benda-benda yang baik lah. Kamu orang yang baik, kamu anak orang yang baik. Tuan. Kalau kita kata, oh pandai kan? Bila dah kalah, bila dah tak kuat, baru mengaku orang baik. Satu saat dulu pun kamu buat, kan? Satu saat dulu kamu macam-macam lah. Kamu hantar orang pergi perang dengan Nabi SAW. Kamu bunuh sahabat Nabi, kamu halau Nabi keluar daripada Mekah. Apa je benda jahat kamu tak buat, semua kamu buat pada Nabi SAW. Tapi Nabi kata pada mereka, Nabi kata, izhabu fa antumut tulaqa. Nabi kata, tak apalah, kamu pergilah. Pada hari ini kamu semua dibebaskan. Tak ada sekelumit dendam pun Nabi SAW kepada orang-orang Mekah pada hari tersebut, tuan. Kerana Nabi SAW tetap, Nabi ada harapan bahawa orang Mekah di depan ni lah yang bakal satu hari nanti memeluk agama Islam dan akan mempertahankan agama Islam. Maka Nabi tak menyimpan dendam. Marahnya Nabi itu tidak ada pada mereka. Marahnya Nabi bukan ke atas hawa dan juga nafsu Nabi SAW. Dan kepada orang beriman, lebih-lebih lagi lah Nabi menunjukkan kasih sayang Nabi SAW. Ada satu kisah Nabi SAW ni, Nabi ada tabiat, perangai Nabi SAW, bila balik pada perang, Nabi akan berjalanlah dengan para sahabat menuju masuk ke dalam kota Madinah. Kan? Bila dalam perjalanan perang ni, dia akan melalui kawasan padang pasir lah, biasanya. Maka apa dibuat? Antara kebiasaan yang Nabi buat, bila balik pada perang, Nabi duduk di atas tunggangan Nabi akan tengok-tengok di belakang. Kalaulah ada sahabat yang tertinggal, kan, Nabi akan tengok di belakang. Itu biasa. Kalau ada sahabat yang tinggal, Nabi akan tunggu sahabat tu, tanpa Nabi menyuruh sahabat lain menunggu bersama Nabi. Sahabat lain Nabi tahu penat, letih, nak balik, nak berehat dan sebagainya, sahabat lain jalan dulu. Nabi SAW akan menunggu di belakang. Walaupun Nabi seorang ketua, tak pandai Nabi boleh jaga orang lain, kan? Tapi Nabi sendiri yang melakukan pekerjaan tersebut. Maka dalam peristiwa peperangan selepas mana perang Bani Mustaliq, Nabi balik daripada perang, macam biasa Nabi tengok di belakang-belakang Nabi, kalaulah ada sahabat yang tertinggal. Rupanya tuan-tuan, pada hari itu Jabir bin Abdullah dia tertinggal di belakang. Jabir tertinggal di belakang. Maka Rasulullah SAW menunggu Jabir tanpa Nabi menyuruh sahabat lain untuk turut tunggu dengan Nabi SAW. Bila Nabi tunggu Jabir, bila Jabir sampai, Nabi kata, kenapa kamu lambat wahai Jabir? Jabir kata, unta saya dah tua Rasulullah. Kan, unta saya ni dah tak boleh nak speed laju dah macam unta orang lain, sebab dia dah tak larat. Maka Nabi ambil tongkat Jabir dan Nabi ketuk pada unta Jabir beberapa kali. Dan Jabir sebut bahawa unta dia tu berubah keadaan daripada perlahan menjadi unta yang laju, seolah-olah unta yang muda. Mukjizat Nabi SAW. Maka dalam perjalanan pulang, Nabi bersembang dengan Jabir, kan? Nabi tanya, wahai Jabir, kamu ni dah kahwin ke wahai Jabir? Jabir kata, saya dah kahwin Rasulullah. Nabi kata, kamu kahwin dengan janda ke dengan anak dara wahai Jabir? Maka Jabir kata, saya kahwin dengan janda. Maka Nabi kata, kenapa kamu tak kahwin dengan anak dara? Bukankah anak dara itu lebih menyenangkan hati kamu? Jabir kata, wahai Rasulullah, saya ni ada ramai anak adik-adik kecil dan mak ayah saya dah meninggal dunia. Maka saya memerlukan bantuan seorang wanita yang ada pengalaman menguruskan anak-anak kecil. Maka Nabi kata, kalau macam tu betul lah pilihan kamu wahai Jabir, ya. Dan Nabi bersembang dengan Jabir. Nabi kata pada Jabir, wahai Jabir, nak tak kalau kamu jual unta kamu pada aku? Jabir kata, kalau kamu nak, bal ahabbulaka ya Rasulullah, saya bagi hadiah je lah wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, janganlah Jabir, kamu jual unta kamu pada aku. Maka Jabir kata, Rasulullah letakkan harga, Rasulullah nak beli berapa? Jabir kata, Rasulullah kata, kalau macam tu Jabir, boleh tak kamu jual unta kamu pada aku dengan harga 1 dirham? Kan? Jabir kata, rugilah saya Rasulullah kalau unta jual 1 dirham.
Maka Nabi kata kalau macam tu jual 2 dirham. Kan? Dan Nabi melawak dengan dia, dan Jabir membalas gurauan Nabi SAW. Sehinggalah akhirnya harga yang disepakati oleh unta tu harganya sebanyak 200 dirham. Bila sampai ke Madinah, Nabi membayar kepada Jabir 200 dirham. Bila Jabir dapat 200 dirham, Nabi ambil pula unta tu, dan Nabi bagi pula unta tu pada Jabir radhiyallahu anhu sebagai hadiah. Jadi yang untung dalam cerita ni Jabir lah. Unta pun dia dapat, duit pun dia dapat. Nah? Dan dalam satu peristiwa yang lain tuan-tuan, dalam perang Khandaq, kan? Perang Khandaq ni adalah perang antara strategi perang dia adalah umat Islam bertahan dalam Madinah, dan dia orang menggali parit di sekeliling Madinah untuk menghalang musuh masuk dalam Madinah lah. Jadi antara pekerjaan dalam strategi perang tu lah menggali parit lah, tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, tentera umat Islam pada hari itu ada seramai 1000 orang membuat pekerjaan tersebut. Dan ada di antara mereka yang bila mana dia penat menggali parit, dia akan minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak saya balik nak rehat? Nabi kata kamu baliklah rehat. Ada yang minta, wahai Rasulullah, boleh tak saya balik nak makan? Nabi kata kamu baliklah makan. Tapi Nabi SAW orang yang tak berhenti-henti menggali parit pada ketika itu. Tak berhenti-henti. Nabi buat pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Sehingga kan Jabir bin Abdullah, laki yang dalam cerita unta tadi, dia melihat di perut Nabi ni ada diikat dengan 2 kutui batu, menandakan bahawa Nabi sangat lapar, dan Nabi menggunakan batu tersebut untuk menahan perut Nabi SAW daripada kelaparan yang lebih dahsyat. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Maka bila Jabir melihat batu yang diikat pada perut Nabi, dia jadi sedih, tuan-tuan. Dia sebab kerana dia sayang pada Nabi SAW lebih daripada mak ayah dia lagi. Kita kalau kita tengok ayah kita sibuk bekerja, tuan-tuan, sampai kena ikat batu pada perut nak menahan lapar untuk meneruskan pekerjaan, apa kita rasa? Pastilah kita rasa sedih, kita rasa sebab, kan? Maka bila Jabir melihat keadaan demikian, dia minta izin pada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak saya nak balik? Nabi kata kamu nak balik, kamu baliklah wahai Jabir. Bila Jabir balik, tuan, Jabir balik, dia tanya pada isteri dia, wahai isteriku, ada tak makanan di rumah kita hari ni untuk diberikan kepada Nabi SAW? Kerana kerana aku melihat pada perut Nabi ada diikat dengan 2 kutui batu. Bini dia kata, kalau di belakang rumah kita adalah seekor anak kambing, di dapur kita ada gandum, kan? Abang pilah sembelih kambing, proses kambing, saya kisar gandum, saya buat roti. Maka Jabir pun pilah belakang rumah dia, proses kambing pun semua, tuan. Dan Jabir bila dah selesai pekerjaan tu, dia kembali pada Nabi SAW di tempat menggali parit tu. Maka bila dia pergi pada Nabi, dia bisik pada telinga Nabi, kerana sahabat ni ramai, sahabat ni buat kerja, sahabat ni mula apa, kan? Jadi anak kambing seekor, mana nak cukup dengan 1000 orang? Jadi dia bisik pada telinga Rasulullah, wahai Rasulullah, jemputlah datang rumah saya. Nabi kata, ada apa rumah di kamu? Ada apa di rumah kamu? Jabir kata, rumah saya adalah buat makan-makan sikit Rasulullah. Ajaklah lagi 5-6 orang sahabat. Maka Nabi kata, baguslah kalau macam tu, kamu balik dulu wahai Jabir. Jangan kamu angkat periuk kamu daripada api sehinggalah aku tiba di rumah kamu. Maka Jabir kata, tak apa kalau macam tu. Okeylah Rasulullah, okey. Maka Jabir pun balik. Bila Jabir balik, tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu benda ni dekat seorang sahabat, dan sahabat tu dia bangun dan dia menjerit. Dia kata, wahai semua orang Muhajirin dan juga Ansar, marilah sama-sama kita pergi ke rumah Jabir, kerana sesungguhnya Jabir sedang buat kenduri. Jadi orang yang bila dia dengar, seronoklah, kan? Kena bekerja penat-penat, rupanya ada kenduri di rumah. Jadi dia orang pergi beramai-ramai pergi ke rumah Jabir. Tuan boleh bayang tak? Bila Jabir tengok ramai-ramai orang pergi ke rumah dia, dia rasa macam mana? Tuan, kita kalau kita buat makan-makan, kan? Kita buat makan-makan, kita panggil lah 5-6 orang kawan kita, mainlah makan. Rumah saya ni adalah buat ayam bakar, contohnya lah. Atau lebih mewah lagi lah. Tiba-tiba dia datang, dia bawa mak ayah dia, dia bawa adik-beradik dia, dia bawa kawan-kawan sekolah rendah dia. Penuh di rumah kita ada 50 orang. Panggil 5 orang je. Kan kita kata habis dah, kan? Macam malunya kita pada saat tersebut, bila mana makanan kita tak cukup untuk dijamukan pada tetamu. Dan Jabir lebih-lebih lagi, dia melihat di rumah dia hampir 1000 orang ataupun lebih orang datang ke rumah dia untuk nak makan lah. Sebab Nabi kata orang panggil kenduri, Jabir panggil kenduri. Bila Jabir tengok, dia kata habis dah, kan? Lebih kurang bahasa mudah dia macam tu lah. Maka isteri dia kata apa? Isteri dia kata, kita kena bagi tahulah dia orang yang makanan di rumah kita ni tak cukup, kan? Maka Jabir kata, tak apalah, kalaulah mereka datang dengan jemputan Nabi SAW, maka Allah dan Rasul tu lebih tahu. Bila Nabi sampai di rumah Jabir dan Nabi masuk ke rumah Jabir, Nabi tanya pada Jabir, wahai Jabir, mana bekas mangkuk kambing tu? Nabi kata, biar aku yang cedokkan lauk dan berikan kepada para sahabat semua. Dan Jabir boleh tahu bahawa makanan yang Nabi cedokkan tu cukup untuk semua tetamu yang datang.
Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi benda yang lebih tinggi dan hebat adalah mukjizat pada hati Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW dalam keadaan orang yang paling lapar pada ketika tu, Nabi tetap mendahulukan sahabat yang lain. Nabi ambil dan Nabi cedokkan kepada orang lain, seorang demi seorang demi seorang, sehinggalah habis Nabi mencedokkan pada semua, barulah Nabi ambil dan Nabi makan untuk Nabi SAW. Kita kalau kita lapar tuan-tuan, kita dah tak boleh fikir pun. Kita lapar tengah semayang, isteri goreng telur ya tuan, kan? Goreng telur kat dapur. Weh, sedap bau dia. Nampak? Kerana lapar. Dan bila kita lapar, biasanya pertimbangan kita tak berapa nak jelas sangat. Tapi Nabi SAW nak menunjukkan betapa benarnya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Harisun azizun alaihi ma'anittum. Betapa Nabi SAW merasai kesusahan dan keperitan kata orang-orang beriman. Harisun alaikum. Nabi nakkan kebaikan kepada orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, Nabi menumpahkan kasih sayang dan kelembutan. Ini akhlak Rasulullah SAW. Jiwa Nabi SAW, diri Nabi penuh dengan kasih sayang. Maka adakah Nabi cuma sayang kepada para sahabat? Tak, tuan-tuan. Nabi juga sayang kepada umat-umat yang Nabi tak pernah jumpa lagi. Kan? Kita pun selalu kita dengar yang Nabi selalu sebut. Nabi sebut pada para sahabat, Nabi rindu kepada ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, bukankah kami ikhwan kamu? Bukankah kami saudara kamu Rasulullah? Nabi kata, kamu ni sahabat-sahabat aku. Nabi sahabat kata, kalau macam tu siapa ya saudara kamu wahai Rasulullah? Nabi kata, saudara aku adalah mereka yang tak pernah melihat aku, tapi mereka beriman dengan aku. Mereka ni lah orang yang digelar sebagai saudara Nabi SAW. Dan Nabi pernah tanya dengan para sahabat. Nabi main teka-teki. Nabi kata pada para sahabat, siapakah iman manusia yang paling siapakah iman siapakah yang paling menakjubkan? Nabi tanya. Nabi main teka-teki dengan sahabat lah. Sahabat kata, mungkin iman malaikat wahai Rasulullah. Nabi kata, malaikat, macam mana iman mereka tak menakjubkan? Mereka diciptakan tanpa hawa nafsu, diciptakan semata-mata untuk taat dan ibadat pada Allah. Mestilah iman mereka hebat. Nabi kata, ada lagi. Ada yang lain daripada jawapan tu. Maka sahabat kata, mungkin iman para Nabi Rasulullah. Rasulullah kata, iman para Nabi macam mana tak hebat, sedangkan Nabi tu dipilih oleh Allah, ditarbiah oleh Allah, diturunkan wahyu oleh Allah. Macam mana iman mereka tak hebat? Nabi kata, tak, ada jawapan lain. Sahabat kata, mungkin iman kami ikut Rasulullah. Nabi kata, macam mana iman kamu tak hebat, sedangkan aku ni duduk dengan kamu. Apa-apa masalah kamu boleh datang rujuk dengan aku. Macam mana iman kamu ni tak hebat, kan? Sahabat kata, habis dah. Malaikat pun tak betul, Nabi pun tak betul, sahabat pun tak betul, habis tu siapa dia? Maka Nabi kata pada mereka adalah, yang kata Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi kata, iman makhluk yang menakjubkan adalah iman orang yang mereka datang selepas daripada aku. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka membaca Al-Quran dan mereka beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Inilah iman orang yang menakjubkan, Nabi sebut. Dan Nabi kata, beruntunglah siapa yang melihat aku dan mereka beriman dengan aku. Tapi Nabi sebut, dan beruntunglah, dan beruntunglah, beruntunglah. Ada riwayat sebut 3 kali Nabi ulang beruntung. Ada riwayat sebut Nabi kata 7 kali Nabi ulang beruntung. Orang yang tak pernah melihat aku, tapi mereka beriman dengan aku. Dan Nabi kata, aku rindukan mereka. Ini Nabi SAW. Macam mana Nabi SAW sayang dan kasih dengan kita. Dan kasih sayang ni lah benda yang akhirnya, tuan-tuan, kalau kita pegang dan kita ada, kita membalas cinta Nabi SAW. Dengan kita mengasihi Nabi SAW, dia akan membawa kita kepada syurga yang tinggi. Buktinya apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bila kiamat? Mata sa'ah? Kan? Nabi kata, maza a'idta laha? Nabi kata, apa yang kamu telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Kiamat ni dia datang, dia akan datang. Kamu bukan, kalau kamu tak boleh tahan dia sehari, kamu tak boleh lewat dengan dia sehari, tak boleh awalkan sehari. Dia akan datang, dia akan datang. Tapi apa yang kamu dah buat, yang kamu ada, supaya kamu boleh menghadapi hari tersebut? Sahabat ni jawab, dia bukanlah orang yang banyak semayang. Dia bukanlah orang yang banyak puasa sunat. Bukan banyak semayang ni, semayang sunat lah, tuan. Fardu dia selesai, tak nak masalah. Bukan orang yang banyak semayang sunat, bukan orang yang banyak puasa sunat, bukan orang yang banyak sedekah. Maka Nabi kata, tapi dia sebut pada Rasulullah, dia kata, saya ada satu benda. Dia kata, uhibbullaha wa rasulah. Aku sayang kepada Allah dan juga sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata pada dia, Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahab wa anta ma'a man ahbabta. Nabi kata, seseorang itu, dia di akhirat nanti, dia akan bersama dengan orang yang dia sayang.
Dan awak, Nabi kata kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Siapa dia sayang? Dia sayang pada Rasulullah. Dia akan duduk dengan Nabi SAW. Bila dia duduk dengan Nabi SAW, ke mana dia akan pergi? Kalau bukan di tempat yang istimewa, di syurga yang paling tinggi, bersama dengan Nabi SAW. Dan Sayyidina Anas bin Malik ketika mana dia meriwayatkan hadis ni, dia sebut bahawa tidak ada hari yang lebih saya gembira melainkan ketika mana saya mendengar hadis ni. Kerana dia sayang pada Nabi SAW, maka dia rasa benda ni adalah bisyarah, berita gembira untuk dia. Nah, dan kalaulah saya tanya pada malam ni tuan-tuan, siapa yang dekat sini yang tak sayang pada Nabi SAW? Cuba angkat tangan, nak tengok. Tak ada lah tuan-tuan, takkan ada lah. Kita dalam diri kita, dalam kita orang yang beriman, semua kita sayang pada Nabi SAW. Tapi yang membezakan adalah sayang tu sama ada dia tinggi ataupun dia rendah. Dan bila kita ada sayang kita pada Nabi SAW, kita harap di hari kiamat nanti kita akan duduk dengan Nabi SAW. Dan bila kita percaya bahawa setiap orang beriman itu dia sayang pada Nabi SAW, maka kita akan pandang bahawa semua orang adalah ahli syurga. Saya sayang pada Nabi SAW. Saya harap saya duduk dengan Nabi dalam syurga nanti. Ayah-ayah sayang pada Nabi SAW. Ayah-ayah akan ke mana kalau ayah sayang pada Nabi? Mestilah ayah akan duduk dengan syurga, dalam syurga dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat sayang pada Rasulullah SAW. Kemana sahabat-sahabat akan pergi nanti kalau bukan dengan Nabi SAW? Maka bila kita percaya macam tu, kita akan melihat bahawa orang beriman ni semua orang yang baik-baik. Ini sayang pada Rasulullah, dia mungkin ahli syurga. Ini sayang pada Rasulullah, ni ahli syurga. Ini sayang pada Rasulullah, ni pun mesti ahli syurga. Akhirnya bila kita jumpa orang ni semua ahli syurga, yang jahat tu cuma seorang, yang tak cukup tu semua seorang, iaitu kita. Kita pandang bahawa kita lah orang yang ada kekurangan. Dan itulah sebaik-baik pandangan sebenarnya. Pandangan yang memandang kepada diri sendiri. Jadi mencintai Rasulullah SAW ni adalah jalan pintas ke syurga. Inilah jalan pintas ke syurga yang kita nak sembang pada malam ni. Walaupun seseorang itu dia banyak kali terjatuh, buat maksiat, dosa dan sebagainya, tapi selama mana dia ada cinta, sayang kepada Allah dan Rasul, dia pasti akan kembali. Dia ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan juga Rasul. Tuan-tuan pernah dengar cerita seorang sahabat, nama dia adalah Nu'aiman. Pernah dengar tuan? Mungkin ada yang pernah dengar. Nu'aiman ni dia orang yang disebut sebagai mudhahikun Nabi. Dia orang yang selalu buat Nabi gelak. Nabi ni kalau jumpa, tengok muka dia pun Nabi nak tergelak dah. Betapa dia ni dikenali sebagai watak yang boleh membuatkan Nabi gelak. Dan banyaklah cerita Nu'aiman ni, dia ada beberapa kisah. Cumanya kita nak bagi tahu bahawa Nu'aiman ini dia ada satu mungkinlah ketagihan dia yang tak berapa baik. Iaitu Nu'aiman ini dia ketagih arak, minum arak. Dia minum arak. Bila dia minum arak, dia akan pergi pada Nabi SAW dan dia akan kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahir ni, tolong sucikan saya, sucikan dosa saya." Maka Nabi buat apa? Nabi akan sebat dia lah, sebab dia minum arak. Maka hudud kat atas dia, Nabi sebat dia 40 kali. 40 kali Nabi sebat dia. Kemudian dia pun dah habis hukuman, dia pun berlalu pergi. Kemudian Nu'aiman berhenti. Dia taubat, dia akan makan masa berbulan-bulan, mungkin akan tahan sehingga bertahun-tahun. Kemudian Nu'aiman minum arak sekali lagi. Maka dia datang pada Rasulullah sekali lagi. Dia kata, "Rasulullah, tahir ni, sucikan aku." Maka Nabi sebat dia lagi. Beberapa kali tempoh masa lepas tu, dia datang pada Rasulullah lagi. "Wahai Rasulullah, sucikan aku." Maka bila benda tu berkali-kali berlaku, sahabat dia tengok benda tu. Sahabat kata, Sayyidina Umar kata apa? Wahai Rasulullah, biar aku pancung je kepala munafik ni. Sahabat lain kata, laknat Allah ke atas Nu'aiman. Buat apa dia bertaubat? Kalau dia kerap-kerap melakukan dosa yang besar berkali-kali, bukan dosa kecil kan? Bukan dosa orang kata apa, dosa kecil-kecil, dosa remeh, dosa besar, minum arak. Maka Nabi kata apa pada para sahabat? Nabi kata, "Utrukuh." Nabi kata tak apa, biarkan dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kerana dia, Nu'aiman itu, dia sayang kepada Allah dan Rasul. Dalam hati dia ada cinta kepada Allah dan Rasul. Sebab tu bila dia minum arak, dia boleh je diam-diam tak bagi tahu Nabi SAW, betul tak? Kan? Bukannya Nabi tengok dia minum arak pun. Tak ada saksi yang menyaksikan dia minum arak. Tapi dia datang kepada Rasulullah, kerana dalam diri dia ada cinta kepada Rasulullah, dia tak tergamuk berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan dia rasa dirinya buat dosa yang besar. Maka dia beritahu kepada Rasulullah. Nampak cinta tu, dia bukannya membuahkan ketaatan, tapi melahirkan keinsafan dan juga taubat. Sebab itulah cinta ni adalah jalan yang pintas untuk kita menuju pada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allahumma salli ala Muhammad. Dan macam tu juga kita tuan. Pupuk diri kita untuk sayang dengan Nabi SAW, cinta pada Nabi SAW.
Dengan cara apa kita nak mencintai Nabi SAW? Dia dengan dua cara saja. Dia tak ada cara yang ketiga. Mungkinlah ada cara ketiga, tapi saya jumpa dua saja. Yang pertama adalah dia kena kenal Nabi SAW. Ini nombor satu lah. Macam mana kita nak cinta pada seseorang yang kita tak pernah kenal dia, kan? Tak pernah tengok muka, mungkin boleh jatuh cinta lagi. Tapi tak pernah kenal, tak tahu langsung, ini masalah. Maka yang pertama adalah kenal Nabi SAW. Macam mana cara nak kenal Nabi? Melalui riwayat-riwayat yang dibawa oleh para sahabat, dengan para ulama yang sampai pada kita. Baca kisah-kisah tentang peribadi Nabi SAW. Baca hadis-hadis dalam Syama'il Muhammadiyah, baca sirah-sirah Nabi SAW. Jadikan sirah ini sebagai buku yang dibaca setiap hari. Kalau tak dapat 10 muka surat, dapat 5 muka surat. Tak dapat 5, dapat 1 muka surat. No? Jadikan juga bacaan sirah tu hari. Jadikan kisah sirah Nabi SAW benda yang tak lekang daripada kehidupan seharian kita. Barulah kita rasa bahawa Nabi SAW bersama dengan kita. Kalaulah kita tak ada masa nak baca buku, saya tak ada masa lah Ustaz nak baca. Kita ada telefon, kita ada YouTube, kita ada TikTok. Buka lah ceramah-ceramah ataupun apa-apa kisah yang menceritakan tentang Nabi SAW. Lama-lama kita akan jatuh cinta dengan Nabi SAW. Daripada pengenalan akan membuahkan kecintaan. Bila kita kenal Nabi, mustahil lah orang yang kenal Nabi, orang yang tahu hakikat Nabi tapi tak jatuh cinta dengan Nabi. Mustahil lah. Kalau orang tu kenal Nabi tapi dia tak jatuh cinta dengan Nabi, maknanya dia belum kenal Nabi SAW. Dan yang kedua adalah amalan. Amalan ni adalah yang pertama sekali, mestilah dengan banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Banyakkan selawat. Maka Syekh Ali Jumaah sebut, di antara tajribat ni makna kata amalan yang dilakukan oleh para ulama adalah dengan berselawat Allah Ta'ala membuka macam-macam futuh. Futuh ni pembukaan lah, ilham, jalan keluar daripada masalah dan sebagainya, dengan hanya melazimi selawat. Banyakkan selawat. Jadikan bila mana orang menyebut nama Nabi SAW, kita menyambutnya dengan SAW. Jangan bila kita dengar nama Nabi, kita diam, kan? Nabi kata, abkhalul bukhala, orang yang paling kedekut sekali adalah bila mana orang yang mendengar nama Nabi SAW tapi dia diam, dia buat tak tahu. Orang bakhil ni biasanya dia ada harta tapi dia tak nak sedekah pada orang. Dia rasa tu harta dia, dia usaha keras untuk mendapatkan perkara tersebut. Dan untuk apa orang nak harta dia? Betul tak? Kan? Dia rasa ni susah payah dia, tak boleh dia nak bagi kat orang. Ni orang yang bakhil lah. Tapi Nabi sebut orang yang paling kedekut sekali bila mana dia dengar nama Nabi SAW tapi dia tak bersalawat pada Nabi SAW. Kenapa dia orang yang paling kedekut? Kerana lidah tu Tuhan bagi. Agama Islam ni Tuhan bagi. Agama ni sampai dengan berkat usaha Nabi SAW. Nabi SAW punya usaha, agama sampai. Tapi bila dia kenal Nabi, dia dengar nama Nabi salawat pun dia tak nak. Yang ni Nabi kata orang yang paling kedekut sekali. Mudah-mudahan kita bukan orang yang macam tu. Dan yang seterusnya, daripada kecintaan juga dia akan melahirkan ikutan. Ikut kita pada Nabi SAW. Kita akan suka benda yang Nabi suka. Kita akan benci benda yang Nabi benci. Nabi suka kepada kelembutan, lembut dengan orang. Walaupun orang tu berkasar dengan Nabi, Nabi lembut dengan dia. Maka kita pun macam tu. Kita mencintai apa yang Nabi cinta. Nabi cinta kepada solat, tuan-tuan. Nabi sebut pada Bilal, ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Nabi memandang solat itu sebagai kerehatan, bukan sebagai tanggungjawab yang memenatkan. Tak, solat itu sebagai kerehatan kepada jiwa. Kita mencintai apa yang Nabi cinta dan kita membenci apa yang Nabi benci. Jadi dua benda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, hasil daripada kecintaan kita kepada Nabi SAW akhirnya akan membuahkan ikutan. Kita akan turut semua apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang hakikatnya perintah daripada Nabi SAW itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ni juga hikmah, tuan-tuan, kenapa Allah menjadikan Nabi itu berakhlak dengan akhlak mulia. Allah jadikan Nabi akhlak yang mulia kerana Allah menjadikan pada diri Nabi itu ada ikutan. Allah sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi diri, pada diri kamu, sesungguhnya kepada kamu, pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan yang terbaik. Nabi ni menjadi ikutan yang paling terbaik sekali. Kita sambung jawab tu lepas azan lagi, no? Kita pergi dulu pada azan, insya-Allah. Kita sambung sikit lagi, kemudian kita habiskan kuliah kita.
sikit lagi kemudian kita akhiri kuliah kita malam-malam ni insya-Allah. Di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi SAW, ciri Nabi penuh dengan sifat kasih sayang dan juga Nabi berada dalam satu tahap akhlak yang sangat mulia, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi itu sebagai ikutan, contoh tauladan. Segala kebaikan yang kita nak contoh, maka ada segalanya pada Nabi SAW. Semuanya ada pada Nabi SAW. Jadi disebabkan itu, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW. Maka mengikuti Nabi, untuk kita mengikut seseorang, orang itu perlulah dia dicintai. Betul tak? Kita tak boleh nak ikut orang yang kita benci. Kalau kita benci orang tu, macam mana kita nak ikut dia punya cakap? Kan dia punya nasihat kita tak boleh ikut, dia punya saranan kita tak boleh ikut. Sebab kita tak suka dia, kita benci pada dia. Dan Nabi SAW itu dicintai. Untuk menjadikan seseorang itu dia dicintai, maka dia kenalah berakhlak dengan akhlak mulia. Bila akhlak Nabi ada akhlak yang mulia, orang mencintai Nabi SAW. Bila Nabi SAW dicintai, maka orang akan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, hakikatnya kita sedang mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara hikmah kenapa Allah menjadikan Nabi orang yang penyayang, orang yang penuh dengan akhlak yang mulia. Jadi begitulah tuan-tuan. Kasih sayang ni, lebih terutamanya sayang pada Nabi SAW adalah kecintaan yang tertinggi yang membawa kepada syurga, yang bawa kita pada syurga. Kita sayang Nabi SAW, kita mencintai Nabi SAW, hakikat kebaikan tu akan balik pada kita. Kita berselawat kepada Nabi sekali, Nabi sebut sallallahu alaihi asyarah, Allah Ta'ala akan selawat pada dia 10 kali. Selawatnya Allah Ta'ala ni diberikan pahala, diampunkan dosa, diangkatkan darjah. Kita hatta selawat kita pada Nabi pun kebaikan datang balik pada kita, tuan-tuan. Apa sahaja yang kita beri pada Nabi sebenarnya balik tu pada kita. Nampak? Jadi inilah tuan-tuan, lazimkan bercerita tentang Nabi. Banyak kamu mendengar kisah tentang Nabi. Ajar anak-anak tentang Nabi SAW. Sayyidina Ali sebut, "Addibu auladakum salasin khisal." Ajar anak kamu dengan 3 benda. Awal-awal ajar 3 benda ni dulu. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Ajar anak untuk sayang pada Nabi SAW. Daripada kecil lagi cerita tentang Nabi SAW. Cerita betapa baiknya Nabi SAW, supaya dia pun mencintai kebaikan. Yang kedua, hubbi ahli baiti. Cinta, ajar anak cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah qiraatul Quran. Ajar anak baca Quran dan juga hafal Quran. Baik, yang tu sahaja kuliah kita pada malam ni. Saya tutup dengan 3 pesanan Sayyidina Ali itulah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua meningkat kecintaan kita kepada Nabi SAW hari demi hari, yang akhirnya akan membawa kita bersama dengan Nabi SAW dalam syurga nanti. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya apa yang kita buat, segala perkara yang berlaku dalam kehidupan kita semuanya adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.